Dia yang susahnya kita nak kena pergi cari satu lopak dia tu, kita kena pergi tengok dulu dia punya sarang dia, tempat pembiakan dia. Dah kita ada jumpa, okey, baru kita beli seluk, kita ambil. Setiap minggu Biru Wanita menjual cabai selepas sembahyang Jumaat. Jadi saya selalu belilah setiap hari Jumaat. Bagi sokongan semangat lah kat dia bila dia down, macam biasalah bila penat kan. Macam-macam dipikir, macam okey nak give up semua. Jadi kata kita benda ni dah jalan, jadi janganlah give up. Kita kena teruskan juga macam mana pun. Kalau kita give up sekarang, tak sampai separuh jalan lagi. Baru suku jalan dah give up. Macam mana nak sampai ke depan? Pencarian ikan laga di Lubuk Paya Nipah. Dari sumber alam semula jadi, penternakan ikan laga kini menjadi punca rezeki. Malah, ia turut memenuhi minat dan hobi penternaknya. Tidak lekang di zaman, ia terus memikat dan mendapat tempat di hati peminatnya. Memang payah jumpa ikan ni. Kuala Kedah. Terletak di bahagian muara Sungai Kedah, ia terletak kira-kira 15 minit dari Alor Star. Kampung Tok Pasai, Kuala Kedah. Nik Azizan Nik Muhammad, 39 tahun, mula meminati dan menangkap ikan laga sejak usai zaman remajanya. Hampir seminggu sekali, Azizan akan menangkap ikan laga di kawasan Lubuk Paya Nipah yang terletak 10 minit berjalan kaki dari rumahnya. Peralatan untuk menangkap ikan laga hanya sekadar baldi dan penapis. Paya Tok Geduk, Kampung Tok Pasai, Kuala Kedah. Kebiasaannya, sebelum menangkap ikan laga, Azizan meninjau kawasan ini terlebih dahulu. Kebiasaannya, ikan laga sering berada di celahan air batang pokok nipah yang ditebang di sekitar kawasan Paya Nipah ini. Musim kemarau yang menyebabkan air cetek menyukarkan penangkapan ikan laga yang terdapat di sini. Penampakan buih-buih di permukaan air Paya Nipah ini sebagai tanda berkemungkinan terdapat ikan laga di kawasan tersebut. Proses menangkap ikan laga nampak mudah, namun ada kalanya dia terpaksa mengharungi pelbagai cabaran. Dia yang susahnya kita nak kena pergi cari satu lopak dia tu, kita kena pergi tengok dulu dia punya sarang dia, tempat pembiakan dia. Dah kita ada jumpa, okey, baru kita beli seluk, kita ambil. Dengan bahaya dia tu memang banyaklah. Azizan terus berusaha meninjau kawasan untuk menangkap ikan laga di sini. Melalui pengalamannya, dia pernah menangkap 25 ekor ikan laga sehari di kawasan Paya Nipah ini. Namun, pencarian ini tidak semudah yang dijangkakan kerana ada kalanya dia juga terpaksa menerima pelbagai risiko. Okey, yang bahaya tu, yang pernah saya kena, yang bahaya sangat tu, semasa saya nak ambil tempat ikan tu, kan, dengan dia ada sarang buih, tapi di sebelah lopak lubang tu ada ulat siap dengan menunggu, kan. Yang tu lah risiko bahaya yang kuat, yang saya paling yang takutlah yang saya kena. Yang biasa-biasa tu saya jumpalah ulat sana lari, sini lari ulat dengan bewok lah apalah. Jangan seluk. Dekat ni.
Kalau yang macam contoh bui-bui ni mungkin bui tanah. Macam ni. Okey, so inilah hasil tangkapan yang ditangkap oleh Encik Izan kita. Ianya dikatakan jenis kampung ori nipah. Dan secara tidak langsung ianya memberi hasil sumber pendapatan untuk Encik Izan sekeluarga. Bukan setiap hari dia bertuah untuk mendapatkan jumlah tangkapan yang banyak. Jika kebiasaannya, Azizan mampu mendapat di antara 25 hingga 30 ekor ikan laga. Namun, tangkapannya kini berkurangan akibat faktor cuaca kemarau yang melanda utara Semenanjung awal tahun ini. Hari ni yang awal saya cari ni taklah banyak pasal ayak baru duk ada. Kira nasib saya baiklah hari ni, saya dapat 3 ekor lah hari ni. Yang awal tadi saya dapat jantan sekor. Yang kedua tu saya dapat sepasang. Yang special yang saya dapat sepasang lah. Memang kalau nak boleh macam ibu yang jantan nak dapat memang susah lah. Ori lah. Ni kampung kira anak kami ori lah. Ori kampung. Sekembalinya kami ke rumah Azizan, seorang peminat ikan laga yang ingin membeli hasil tangkapan Azizan tiba di rumahnya. Ku Jeffrey J. Kujaha, 36 tahun yang berasal dari Langkawi, mendapat informasi mengenai Azizan melalui penduduk kampung di sini. Saya peminat ikan kering laga kampung punya. Sebab dia jual ikan original dari kampung. Saya cukup suka macam ni. Lepas tu dia special, dia unik, color dia lain sikit. Dia punya line dia, kalau lain punya macam half moon apa, dia peminat lain. Ni special dari Bendang, dari Payar. Dia punya bawah tu. Selain itu, Azizan banyak mengumpul koleksi ikan laga di rumahnya. Ikan laga terdiri daripada pelbagai jenis. Di antaranya ikan laga fighter dan ikan laga hiasan atau lebih dikenali sebagai ikan karin. Kebanyakan koleksi ikan laga Azizan pula daripada spesies yang dipanggil separuh bulan atau half moon. Pada mulanya, Azizan mengusahakan perniagaannya secara kecil-kecilan. Tetapi kini, ia mula berkembang susulan namanya meniti di bibir peminat ikan laga seluruh negara. Justru, dia menggunakan perkhidmatan penghantaran pos sebagai kaedah pilihan utamanya untuk tempahan jarak jauh. Di waktu senggang, ruang yang dipenuhi 1000 koleksi ikan laga ini menjadi tempat Azizan melepaskan lelah sepanjang hari menguruskan perniagaannya. Azizan pernah menjadi naib juara pertandingan Kelab Peminat Pemelihara Ikan Pelaga Hiasan peringkat Negeri Kedah Darul Aman pada tahun 2018. Sambutan dia memang menggalakkan lah. Paling yang jauh kita orang post ke Bintulu lah baru-baru ni. Lah, kalau boleh nak seluruh Malaysia lah. Memang ikan ni memang menarik. Memang payah jumpa ikan ni. Pencarian dan penangkapan ikan laga bukan mudah seperti yang disangkakan. Azizan yang menjadikan penjualan ikan laga sebagai sumber rezeki utamanya berhadapan pelbagai cabaran dan risiko dalam usahanya menangkap ikan laga. Di sebalik kejayaan seorang lelaki, berdirinya seorang wanita di belakangnya. Nur Hasliza Cik Mat, 37 tahun, isteri Azizan. Ibu kepada 3 orang cahaya mata ini berperanan untuk menerima tempahan ikan laga ternakan suaminya. Sambutan yang diterima sangat menggalakkan. Sambutan dia memang menggalakkan lah. Paling yang jauh kita orang post ke Bintulu lah baru-baru ni. Lah, kalau boleh nak seluruh Malaysia lah. Ikan laga hiasan yang paling diminati ramai adalah dari jenis Counten ini.
Setakat ni ikan konten tu memang sambutan dia menggalakkan lah. Harga dia paling mahal pun RM35 je. Budak-budak pun minat agak dengan ikan tu. Okey, di sinilah terdapatnya pelbagai ikan hiasan dan juga ikan laga yang mana sinonim dengan panggilan ikan karin. Di mana di sini juga terdapat 1000 ekor yang diternak oleh Encik Izan kita dan ada yang terjual dekat sini. Secara tidak langsung, ia menjadi daya tarikan bagi golongan dewasa maupun kanak-kanak. Selain orang dewasa, kanak-kanak juga tidak ketinggalan meminati ikan laga hiasan di sini. Noraina Marsha Mat Shuib, 12 tahun dan rakan-rakannya antara si cilik yang meminati ikan ini. Noraina juga pernah membeli ikan laga daripada Azizan. Selain itu, Azizan juga menternak hampir 1000 ikan laga di belakang rumahnya. Azizan memberi makan ikan laga dengan menggunakan bahan putu air. Pada mulanya, Azizan hanya menjual ikan laga di rumah sahaja. Namun begitu, setelah ia mendapat sambutan yang amat menggalakkan, Azizan menternak ikan laga bagi memenuhi permintaan ramai pelanggan. Proses seterusnya untuk nak pembiakan tu kan. Okey, kita kalau macam dengan ibu tu yang dengan bapak tu, kita kena ambil yang matang terus lah, senang. Dia mudah nak proses. Kita ambil dan cara dia nak biak, kita letakkan dua-dua tu, satu pasang tu. Okey. Dalam proses pembiakan tu, kita akan terhasilnya lah. Dalam lebih kurang masa tu kalau ikan dah matang dalam 24 jam lah. Dia akan berteluk dan dia menetas. Untuk yang fetter. Ikan laga yang diternak mengambil masa selama 4 bulan untuk menjadi matang. Dah matang lah. Hanya selepas itu, ia boleh dijual dengan harga sekitar RM5 hingga RM10 seekor mengikut saiz. Ini ibu yang dah matang lah. Ini umur dia berapa? Ini umur dia dalam dekat 3. Faktor air bersih yang tidak dicemari dengan kotoran memainkan peranan penting dalam pembiakan ikan laga ini. Dah macam dengan penyakit tu, yang penting satu, ayak lah. Kualiti dah. Kita kena jaga kualiti ayak. Kalau ayak tu, macam contoh kita terus ambil dari paik, kita takungkan, tak boleh. Kita ayak tu kalau boleh, kita takungkan dari ayak paik tu, biar lama sikit tak apa. Dalam lebih kurang sebulan ke, 3 minggu ke, baru kita boleh ambil anak yang kita pembiakkan anak tu, kita boleh hasilkan buah dalam tung tu. Yang penting tu ayak lah. Kru Majalah 3 berkesempatan menyaksikan proses melagakan ikan ini. Tujuannya untuk menunjukkan bagaimana cara ikan laga berlaga. Ikan yang dilagakan ini adalah daripada jenis ikan laga original Kampung Payenipah. Menjadi lumrahnya, ikan laga tidak boleh disatukan di dalam satu botol yang sama. Ia akan bertembung sesama sendiri sehingga salah satunya akan mengalah. Jam 8 malam. Pasar malam tepi laut Kuala Kedah. Buat pertama kalinya, Azizan mencuba nasib untuk menjual ikan laganya di sini. Dia tidak menyangka ramai peminat ikan laga berkunjung di gerai ikan laganya. Antaranya Ali Muhammad, 32 tahun. Dulu saya tak minat ikan bang. Bila saya ada ni, saya jadi minat ikan, dia minat ikan. Lepas tu bila kita balik umur, kita tengok ikan, kita rasa yang stres-stres tu hilang lah. Jadi happy lah bila kita nak bermain ikan sekali dengan dia ala umur. Bermain ikan ni memang menarik. Memang payah jumpa lah ikan ni. Yang sesuai lah, yang elok. Ikan laga hiasan dan fighter dijual dengan harga RM5 sebotol. Sambutan yang amat menggalakkan membuatkan Azizan berkeyakinan dan menaruh sejuta harapan. InsyaAllah kalau boleh tu saya nak pertingkat lagi ya perniagaan ikan laga hiasan dan ikan laga fighter. Kalau boleh tu. Sebab setakat ni sambutan kat rumah pun menggalakkan. Ni pun kali pertama buat dekat pasar malam lah pun bagus ya, ada sambutan juga. Alhamdulillah. Fizikalnya yang kecil, comel dan berwarna-warni menggamit perhatian yang memandang. Walau kecil, proses penangkapan ikan laga menuntut usaha dan kesabaran.
Selain meraih pendapatan, dia juga berjaya menggembirakan peminat ikan laga dan meletakkan spesies ini sebagai hidupan yang istimewa di hati pemiliknya. Setiap minggu Biru Wanita menjual cabai selepas sembahyang Jumaat. Jadi saya selalu belilah setiap hari Jumaat. Setiap minggu Biru Wanita menjual cabai selepas sembahyang Jumaat. Jadi saya selalu belilah setiap hari Jumaat. Kita jual langsung terus kepada pengunjung-pengunjung masjid lah. Di mana kita letakkan di tepi-tepi tabung, kita juga dapat menghasilkan sedikit pendapatan khususnya untuk masjid. Setiap tengah hari Jumaat, sebagaimana lazimnya di seluruh Malaysia, umat Islam khususnya golongan lelaki menyahut seruan menunaikan solat berjemaah. Setelah selesai solat, umat Islam diseru supaya bertebaran di muka bumi mencari rezeki masing-masing. Dengan semangat ini, Masjid Jami' Pengkalan Hulu Perak ini mengambil kesempatan dengan adanya khalayak yang ramai pada hari Jumaat untuk menjual cili merah yang ditanam sendiri. Setiap minggu Biru Wanita menjual cabai selepas sembahyang Jumaat. Jadi saya selalu belilah setiap hari Jumaat. Masjid ini terletak di utara Perak dengan 6 km dari Betong, Thailand. Di kawasan lapang belakang masjid, tersusun barisan pokok cili membentuk lanskap hijau. Usaha penanaman cili merah dimulakan sejak April 2019 oleh Haji Sirat Abdullah. Bermula dengan modal RM10,000 serta sokongan teknikal daripada syarikat tempatan, usaha ini mula menjana pendapatan sampingan. Ke awal ni, sebenarnya ini adalah merupakan tanaman yang pertama di kawasan masjid. Jadi kita mulakan dengan 1,000 pokok. Kalau lihat di sini masjid ni, sebenarnya kita tanam cili di masjid ni, kita nak bagi pendedahan kepada pengunjung-pengunjung lah. Di mana kita ada dua konsep, satu di atas tanah dan satu lagi kita buat cara gantung. Dan saya fikir bila gantung dari segi pengurusan penjagaan lalang dan rumput ni mudah. Mana kita mudah mesin. Jadi kita sebab itulah kita buat cara gantung. Di samping landscape, kita juga dapat menghasilkan sedikit pendapatan khususnya untuk masjid. Kerja-kerja penuaian dilakukan oleh ahli jawatan kuasa masjid, terutama Biro Muslimat. Sebulan kira-kira 200 kg cili mampu diperolehi dan dijual pada harga RM14 sekilogram. Cili ditanam mengikut kaedah fertigasi di dalam polybag dan disiram secara automatik yang memudahkan penanaman dan penjagaannya. Tidak jauh dari Masjid Jami' Pengkalan Hulu, Sekolah Kebangsaan Kuak Luar turut teruja dengan kejayaan tanaman cili secara fertigasi di masjid. Yang ini teknologi, dia setkan masa cukup berapa. Sejak 3 bulan lalu, 1,200 batang pokok cili menghiasi laman sekolah dan menjadi projek kebanggaan seluruh warga sekolah ini. Itu cikgu rasa itu sajalah kot. Itu kelebihan dia. Projek tanaman cili ini menjadi sebahagian daripada sumber pembelajaran murid-murid di sini. Kena ambil tu. Ni dah makan ulat dah ni. Ni kena buang lah ni kapuk. Sebenarnya pokok ni pihak sekolah untuk menguruskan. Kenapa pokok ni kuning ni? Cili ni kami usahakan atas dasar
menjana pendapatan yang mana setiausaha masjid Tuan Haji Sirat binti Abdullah yang juga merupakan penolong kanan pentadbiran sekolah saya mencadangkan untuk menyediakan tapak semayan ini. Kami mengusahakan tanaman cili ini sebanyak 1,200 pokok dalam masa 2 bulan. Alhamdulillah setakat ini kami telah dapat mengeluarkan hasil sebanyak 200 kilo. Murid-murid ini sebenarnya adalah untuk pengajaran dan pembelajaran. Inilah hasilnya. Dengan ladang cili kami dah boleh buat sudut KMR. Haji Sirat yang turut bertugas di Sekolah Kebangsaan Kuat Luar menjadi individu yang memindahkan ilmu dari masjid ke sekolah dan sebaliknya. Bezanya di sekolah, dia dibantu oleh kaki tangan sekolah serta murid-murid pula. Namun, penjagaan cili merah tidaklah begitu rumit dengan adanya bantuan teknologi fertigasi. Untuk 1,000 pokok kalau kita nak siram memang mengambil masa yang panjang. Jadi kita gunakan fertigasi ini ialah semua secara automatik. Dalam masa seminit, semua pokok akan masuk baja sama rata. Dan dari segi sambutan tanaman cili ini memanglah kita mendapat reaksi yang positif lah daripada pengunjung-pengunjung, sama ada dalam kawasan Karyah ni ataupun daripada luar Karyah. Kebanyakan pembeli cili di masjid ini adalah ahli karyah tempatan. Ia dijual pada harga yang lebih murah daripada pasaran menyebabkan ia sentiasa habis terjual. Untuk kutipan hasil ni, pada peringkat awalnya kita dapat dalam 3 kilo, 4 kilo. Tapi setelah cabai ini matang, kita dapatlah menghasilkan lebih kurang sekali kutip 20 kilo. Kemudian selang 3 hari, kita akan dapat lagi 30 kilo lah. Cili merah antara ramuan masakan yang digunakan secara meluas. Maka permintaan terhadapnya sentiasa tinggi. Tanaman cili merah di masjid dan sekolah ini mampu memenuhi keperluan penduduk dan peniaga makanan tempatan. Saya dapat tahu cili ini dipetik selalu 2-3 kali seminggu. Kebetulan isteri saya ada buat catering, membuka makanan memasak. Jadi sekurang-kurangnya dapat ambil yang masjid ni murah sikit kan, dan dapat membantu masjid lah. Saya puas hati dengan harga yang ni dan juga dengan kualiti cili lah. Usaha pihak masjid dan sekolah memanfaatkan kawasan lapang memberi impak positif kepada seluruh penduduk tempatan. Ia bukan sahaja dapat menjana pendapatan sampingan bagi masjid dan sekolah, tetapi yang penting ialah proses pembelajaran dan pengajaran serta semangat yang ditampilkan oleh semua pihak yang terbabit dalam penanaman cili merah. Bagi sokongan semangat lah kat dia bila dia down, macam biasalah bila penat kan. Macam-macam dia fikir macam nak give up semua. Jadi kata kita benda ni dah jalan, jadi janganlah give up. Kita kena teruskan juga macam mana pun. Sungai Buloh, Selangor. Setiap hari, pemandangan orang ramai beratur di salah sebuah gerai di sini menghiasi pandangan mata. Berasal dari Itali, manisan yang digelar bomboloni ini ternyata mendapat tempat dan meniti di bibir rakyat Malaysia. Malah setelah tular di laman media sosial kerana variasi perisanya, ia terus diburu pencinta makanan. Harga dia sangat berpatutan. Macam dekat tempat lain ada jual RM3, RM4, tapi kat sini berpatutan lagi murah daripada tempat yang lain. Memang sangat sedap and inti dia pun banyak. Memang meleleh keluar macam tu.
We found it online. We're Googling some things to eat in Malaysia, and this came up as like a viral thing, so we thought we'd check it out. These kind of donuts, yes, but not as fresh, I have to say. Usually they're in like a factory or something, so you don't get it as nice and fresh. And variety, this has loads more variety. Saya datang daripada Sungai Petani, singgah di rumah mertua di Terolak dan terus ke sini buat kali yang kedua lah. Ini pun kita dah tunggu hampir 40 minit untuk dapat 6 bekas tadi tu. Bomboloni ni dia banyak perisa, ada kelainan lah bandingan donat lain, hanya ada gula dan cepat keras. Nur Azizah Saleh, 32 tahun. Bermula dengan niat ingin meringankan beban suami, kini ia tidak putus mendapat sambutan. Lebih menggembirakan, donat pelbagai perisa ini turut menjadi punca rezeki utama buat keluarganya. Mula first awal akak buka tak adalah sambutan dia sampai macam ni. Lepas tu bila akak macam-macam kan flavor, keladi, banana, green tea, daripada situ memang kelainan kat bomboloni akak ni sebab ada macam-macam perisa. Sudah 4 tahun berkecimpung dalam perniagaan donat, pelbagai inovasi dilakukan dari semasa ke semasa bagi memenuhi cita rasa pelanggan. Payah Sungai Buloh. Setiap hari hampir 2,000 biji bomboloni dihasilkan di sini. Mengambil masa sekitar 10 jam, Nur Azizah turut dibantu oleh suaminya selain 6 orang pekerjanya. Resepi akak sendiri, tapi akak ambil banyak kepada resepi daripada chef akak. Akak R&D sendiri. Resepi ni ambil masa dalam 6 bulan untuk dapatkan resepi yang senang nak dapat kat sini. Sebab bahan-bahan kat sana tak sama bahan-bahan kat sini. Akak banyak pergi ke satu chef Umar Ali yang memang famous bomboloni Itali. Daripada situ akak tengok luar negara punya, dia punya macam-macam flavor. Dia punya cream. Jadi kat situ akak dapat idea lah. Setiap dough yang dibiarkan untuk mengembang akan diperiksa dengan teliti dari semasa ke semasa. Satu dough akan diletakkan ke satu bekas yang berlainan digunakan sebagai penanda aras untuk dough yang lain. Proses ini sangat penting bagi memastikan semua bomboloni yang dihasilkan gebu dan mempunyai saiz yang sama. Di sebalik kejayaannya, pasti Nur Azizah tidak mampu untuk terus melangkah tanpa sokongan daripada suami. Muhammad Nur Firdaus, 32 tahun. Walau pada awalnya niat Nur Azizah ingin membantu meringankan beban suami, kini Firdaus berbangga melihat kejayaan isterinya. Malah, dia melepaskan perniagaan menjual pakaian di pasar malam demi menumpukan perhatian dalam membantu Nur Azizah menguruskan perniagaan bomboloni ini. Bomboloni ni tak sama macam donat. Orang cakap, okey, dia sama macam donat. Tak, bomboloni ni perlu banyak bersabar. Kalau tak ada kesabaran, memang takkan jadi buat benda ni. Kalau kadang-kadang akak tak datang, anak tak sihat. Bila diorang tak pandai manage time, diorang tak dapat nak budget yeast. Lepas tu, diorang terlebih yeast, terlebih masa perapan kan. Yang tu yang puncanya, kita makan bomboloni tu, kita makan minyak. Kita tak makan, tak rasa kita makan bomboloni tu. Dough yang sudah cukup kembang mengikut saiz yang ditetapkan akan digoreng dan disejukkan di dalam suhu bilik sebelum disaluti dengan snow powder. Ini untuk mengelakkan dari snow powder meresap pada bomboloni. Ia juga digunakan untuk menstabilkan rasa manis inti bomboloni yang bakal disumbat kerana ia tidak mempunyai rasa yang manis seperti gula caster. Minat dengan mencari rezeki. Lepas tu nak ringankan suami akak sebab dia meniaga pasar malam. Meniaga pasar malam pun kadang-kadang yang paling sedih dia dah hadap hujan, kanopi terbang apa semua, dia bawa balik 60 lebih, dia bawa balik 100 lebih kan. Lepas tu akak cakap dengan abang, bincang dengan abang macam mana. Sebab banyak bagi pendapat macam ni lah, suami isteri naik sama-sama. Mula dia 50-50 juga. Lepas tu bila dah bincang balik dengan dia, okeylah.
Lepas tu jual semua barang dia, yang pakaian semua, seluar apa semua. Duit yang ada tu dia modalkan untuk akak, untuk tambah barang-barang akak. Seterusnya, inti akan dimasukkan ke dalam bomboloni yang telah digunting. Kepelbagaian perisa inti bomboloni merupakan tarikan utama bomboloni fluffy. Pada setiap hari, Nur Azizah akan menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 15 jenis inti bomboloni yang berbeza bagi mengelakkan pelanggannya berasa jemu. Setiap dulang mampu memuatkan 50 biji bomboloni. Setelah siap proses produksi, ejen-ejen yang berdaftar dengan Nur Azizah akan mengambil beberapa dulang bomboloni untuk dijual di cawangan masing-masing. Selebihnya, bomboloni akan disusun dengan rapi di dalam van untuk dibawa ke tapak perniagaan dan dijual sendiri oleh Nur Azizah. Damansara Perdana. Lokasi ini sering menjadi tumpuan pengusaha pastri untuk membeli barangan bagi membuat pastri kerana menawarkan kepelbagaian pilihan dan harga yang berpatutan. Nur Azizah juga tidak ketinggalan. Setiap minggu, Nur Azizah akan ke sini untuk membeli stok barangan pastri untuk proses produksi bomboloni. Nur Azizah sangat teliti dalam memilih bahan-bahan untuk menu hidangannya agar kualiti sentiasa terjamin. Lazimnya Nur Azizah akan sentiasa menyemak stok dengan pekerja di sini untuk memastikan ianya sentiasa mencukupi. Di awal pembabitan dalam bidang manisan ini, Nur Azizah turut mencuba mendapatkan bekalan bahan asas dari tempat yang berlainan. Bagi menjimatkan kos, dia akan membeli dalam kuantiti yang banyak. Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor. Pada setiap bulan Ramadan, Nur Azizah tidak ketinggalan untuk berniaga di bazar di sini. Selain bazar di sini, bomboloni fluffy Nur Azizah juga boleh didapati di Bazar Ramadan Kota Damansara, Damansara Damai dan juga Subang Bestari. Bagi sokongan semangat lah kat dia bila dia down macam biasalah bila penat kan. Macam-macam dia fikir macam okay, nak give up semua. Jadi kata kita benda ni dah jalan, jadi janganlah give up. Kita kena teruskan juga macam mana pun. Kalau kita give up sekarang tak sampai separuh jalan lagi, baru suku jalan dah give up. Macam mana nak sampai ke depan? Kebiasaannya, bomboloni ini lebih banyak mendapat sambutan ketika bulan Ramadan berbanding hari biasa. Untuk bazar bulan puasa, kita upkan kuantiti produksi yang kita buat. Kalau sebelum bulan puasa, lebih kurang dekat 1,800-1,900 biji lah kita buat. Untuk bulan puasa ni, kita kena cukupkan produksi semua tempat sebab ada izin, banyak bazar nak kena cukupkan. Jadi pengeluaran kita untuk bulan puasa 2,400 satu hari.
Maklum balas daripada pelanggan sangat dititik beratkan oleh Nur Azizah supaya dia boleh memperbaiki kekurangan kualiti bomboloninya. Akak tanya untuk feedback tu untuk tahu kualiti akak tahap mana. Kalau ada yang contoh customer akan cakap terasa minyak makan, kat situ akak akan jaga akak punya kualiti lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah penat berniaga, juara berbuka dikongsi sesama peniaga di sini. Rata-rata peniaga di sini turut menggemari dan menikmati bomboloni yang dijual oleh Nur Azizah. Walau pelbagai dugaan ditempuhi, berkat sokongan keluarga, Nur Azizah masih berdiri teguh dan berani mencuba kelainan. Bukan hanya pada rupa, rasanya juga tidak mengecewakan. Kelembutan dan keenakannya menjadi buah mulut orang ramai. Nur Azizah yakin usahanya dalam menghasilkan variasi perisa bomboloni mampu meletakkannya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan nama-nama besar dalam industri perniagaan pastry dan mampu dikomersialkan di peringkat antarabangsa.